syukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam mizan hasanatina, di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita berakhir di miswak pada hal itu. Muka surat 15. Bagi tuan-tuan yang ada kitab, muka surat 15, bab berkaitan dengan miswak. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita tengok hadis balik muka surat 14 tu bawah sekali. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la khalufu fami as-saimi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau kasturi. Kita dah bincang dah dalam pada siri lepas berkaitan dengan pandangan dua ulama, satu mazhab Imam Asy-Syafi'i, satu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal berkaitan dengan bau mulut. Imam Syafi'i kata lepas zuhur makruh guna kayu siwak. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal kata tak, lepas zuhur lagi sunat guna. Tak mana dia faham hadis tu? Dia faham kata kalaulah bau busuk pun Allah suka, kalau wangi lagilah Allah suka. Maka fahaman ulama tentang sesuatu hadis dalam sisi yang berbeza tetapi masih berada dalam lingkungan hadis. Itulah masalah khilafiyah. Jadi kita gosok gigi, tak gosok gigi ada pandangan. Baik. Lagi kelebihan siwak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salat wa fi riwayatin ma'a kulli wudu'in. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau tidak kerana bimbang berlaku kesusahan ke atas umatku, sudah tentu aku perintahkan mereka, yakni wajib bersugi setiap kali solat. Dalam riwayat Imam Ahmad, setiap kali nak berwudu. Kata ulama, perkataan laula an asyqa, kalau tidak memberatkan, sebenarnya Nabi nak suruh buat, tetapi Nabi SAW guna ayat tu supaya pertama tak rasa umat tak rasa berat kalau wajib. Yang kedua, takut Allah Subhanahu wa taala wajibkan siwak pada umat. Maka Nabi SAW guna kalau tak berat. Macam kita kata itulah, kalau rajin tolong Ustaz buat barang tu, kalau tak susah boleh tak tolong buat saya benda ni. Sebenarnya nak suruh buat, tapi ayat tu tak mau nak rasa orang rasa berat. Ya Allah, kalau Nabi suruh kita pun kita buat je. Tapi Nabi ni jenis kesian, jenis alamak banyak dah benda ni, boleh ke umat aku buat, boleh ke umat aku buat. Jenis suka fikir tentang umat dia. Macam balik Isra Mi'raj lah, 50 waktu Nabi Musa AS nasihat. Nabi Musa kata apa? Boleh ke 50 tu? Tanya tengok boleh kurang lagi tak? Boleh kurang lagi tak? Boleh kurang lagi tak? Nabi pi pun sebab umat ni. Kesian kat umat aku, kesian kat umat aku, kesian kat aku. Boleh ke dia buat? Nabi SAW seluruh hidup Nabi ni dia banyak fikir tentang masalah atau kebaikan pada umat dia, termasuk dalam isu siwak. Kata Huzaifah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bisiwaki. Adalah daripada Huzaifah radhiyallahu anhu katanya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di tengah malam, baginda akan menggosok giginya dengan kayu sugi. Kan kita dah bincang antara tempat yang sunat untuk
orang tu guna kayu siwak ni bila? Selain daripada semayang, selain pada masuk dalam rumah, dan juga apabila berubah bau mulut. Sama ada berubah bau mulut disebabkan makan sesuatu, atau berubah bau mulut tu disebabkan lama kita tak makan, jadi mulut kita akan jadi bau juga. Apa sahaja situasi dan lokasi mulut kita tu bau saja, maka sunat kita ni gosok tangan kita, gosok kaki kita, gosok mulut kita dengan kayu siwak tadi tu, supaya mulut kita sentiasa harum. Dia termasuk dalam penampilan lah, termasuk dalam penampilan. Nabi ni kalau mau umat dia sentiasa kemar, sentiasa bersih, wangi, elok, orang tengok pun nampak macam kemar. Semua ni adalah strategi dakwah Nabi SAW. Dia tak mahu Islam ni rasa macam Islam ni nampak macam first impression. Tuan-tuan tahu tak siapa sahabat Nabi SAW yang akan duduk di belah kanan Nabi ketika delegasi luar mai ziarah Madinah? Masjid Nabawi kan dia macam Putrajaya lah, nak jemput tetamu ke Kementerian Pertahanan ke Kementerian Kesihatan ke, semua tu bergabung duduk dalam Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi juga adalah tempat tetamu datang. Tiang yang kita panggil dia sebagai wufud, ada satu tiang tu dekat masjid, nama dia tiang Al-Wufud. Al-Wufud tu apa? Tempat Nabi terima delegasi atau tetamu luar. Kan ada banyak tiang-tiang kat Raudah tu, antaranya tiang terima tetamu. Kalau tetamu mai, Nabi biasa bincang, rancang sesuatu dekat tiang tu. Siapa sahabat yang duduk di belah kanan Nabi SAW? Nama dia Sayyidina Jarir bin Abdullah. Siapa dia Sayyidina Jarir? Sayyidina Jarir adalah seorang yang sangat handsome, sehingga Sayyidina Umar apabila dalam peperangan, Sayyidina Jarir ni perang, basah, baju, peluh, dia duduk di satu lokasi yang jauh sikit, dia buka baju dia letak di sini lah. Mungkin dia dah buat persiapan ke apa untuk perang. Sayyidina Umar yang naik dengan kuda, Sayyidina Umar kata kat dia, Jarir, hang tolong pakai baju. Sebab orang tengok hang pakai baju pun tak tahuan lah. Orang tengok hang pakai baju pun jadi macam herot kepala, jadi tak tahuan dah. Tambah kalau tengok hang tak pakai baju, jadi tak jadi perang. Cerita tak jadi perang, bawa kuda, handsome ni, putihnya kedua kalau free gitu, tak ada lawan. Kalau ada yang boleh aku klasifikasikan dia sebagai Nabi Yusuf umat ini, itu adalah Sayyidina Jarir bin Abdullah. Dia handsome persis, bukanlah capai mukjizat. Nabi Yusuf ni handsome ni mukjizat. Sayyidina Umar pun tak pernah tengok Nabi Yusuf, sebab zaman berbeza. Okeylah, tengok dalam mimpi kan tu di luar kawalan lah. Hak riwayat tak, yang jumpa direct tak ada. Jadi mungkin dia rasa handsome sangat, dia letak satu gelaran kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Jarir bin Abdullah. Sebab apa? Bila orang masuk, bila first kali tengok, orang rasa, wih, Islam ni hebat, handsome, kemas, baju. Dan tuan-tuan baca Syama'il, Nabi ada berapa jenis baju. Ada baju hak buat dalam, ada baju hak luar, hak di line-line, di line-line, merah putih line gitu. Kain tu bukan kain Madinah punya lokal, yang kain tu kain luar negara punya, yang import daripada Syam. Maknanya baju tu baju import, baju kemas, jubah lawa, jubah kemas. Tetamu mai Nabi pakai tu. Ada hari Nabi pakai jubah bertampung pun ada juga. Ada hari Nabi pakai, Nabi biasa pun ada juga. Tapi bila mai tang Islam, Nabi nak tunjuk kata Islam ni adalah agama yang hebat, agama yang sangat hebat. Macam itulah keadaan baginda Nabi SAW. Jadi Nabi nak kalau boleh mulut wangi. Tuan-tuan baca kalau
benda-benda yang melibatkan keramaian, sunat mandi. Contoh sembahyang Jumaat, sunat mandi. Sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan, sembahyang sunat bermandi pi, macam kita nak pi masuk buat umrah, buat ihram, sunat mandi. Sebab itu melibatkan orang ramai. Kalau seorang-seorang pun, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang berselimun, bangun dan beri peringatan, baju kamu bersihkan baju kamu. Kita duduk seorang, sekian mulai dekat rumah, seorang pun Allah ajak Nabi SAW dan semua orang supaya pakaian tu TikTok dan kemas dan elok pada dia. Tambahlah kalau kita ni dalam berhadapan dengan orang. Jadi Islam ni dia kemas lah. Jadi kalau pakai kopiah tu, janganlah ada tik lalat. Last kali basuh kopiah 1932. Sampai lah tak basuh. Lalat ingat jamban. Dia pun main berak bagi baju okey. Bagi kemas lah, bagi bersih lah, cuci macam tu kan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarqudu min al-laili wala naharin fayastayqidhu illa tasawwaka qabla an yatawaddaa. Adalah Nabi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada tempat tidur, sama ada tidur waktu malam atau siang, baginda akan sugi sebelum mengambil wuduk. Tidur. Pagi Nabi tidur ke ustaz? Tidur. Nama dia qailulah. Tidur sebentar sebelum zuhur. Atau selepas zuhur ada, sebelum zuhur pun ada. Supaya kita panggil dia, ambil tenaga sikit untuk membantu untuk bangun di qiyamul lail malam nanti. Sebab kalau kita direct tak tidur kerja tu, maka menyebabkan kita jadi letih sangat. Kadang-kadang kita letak kepala tu terus pagi, ya Allah, tak sedang-sedang letihnya. Sebab tenaga diguna dan diperah sebanyak sangat dekat situ. Tapi bila kita ada tidur sebentar, qailulah sebentar, maka dia bagi kita energi. Saya difahamkan sekolah-sekolah dekat Jepun ada waktu dia tidur. Salah 10 minit. Saya tahu mereka buat peraturan itu lah. Tapi saya duduk fikir, senang ke budak-budak tidur? Budak-budak kamu tidur. Yang duduk tidur ni bapak budak ya. Budak-budak tak nak tidur ya. Tengok dia balik sekolah pagi, dia pergi main pula lagi, dia pergi kafar. Balik kafar dia main pula lagi. Balik isyak kamu tidur main lagi. Tenaga banyak budak-budak begitu lah. Yang nak lena ni bapak budak ya. Kata Syuraih radhiyallahu anhu, qultu li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, qalat bis-siwak. Kata Syuraih radhiyallahu anhu, aku tanya pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang apa perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam rumah. Kata beliau, dengan bersugi. Maknanya masuk rumah tu, masa buka pintu tu sambil bersugi gigi. Kerana tuan-tuan tengok situ, kebiasaan. Kalau sekali-sekala orang buat, Aisyah takkan kata itu tu sebagai jawapan. Kalau benda tu dah terbiasa, setiap kali Aisyah tengok kerap, maknanya siwak ni antara benda yang ada di tangan Nabi SAW selalu. Saya habaq dah dekat tuan-tuan, apa teka-teki apa ibadat terakhir yang dibuat oleh Nabi SAW adalah bersiwak. Nabi pegang, Nabi siwak, kemudian jatuh kayu siwak, Nabi ulang ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Kemudian Nabi SAW menghembuskan nafas terakhir, jatuh kepala Nabi SAW di antara dagu dan dada Aisyah, rebah kepala di sini. Aisyah bangga sangat sebab antara benda yang terakhir yang dia sempat khidmat adalah dia sempat lembutkan kayu siwak. Maknanya ayat liuk dia bercampur dengan ayat liuk Nabi SAW. Itu manusia yang paling bertuah di muka bumi lah, yang Allah beri pada peluang pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maknanya masuk rumah kayu siwak, bangun pagi siwak, qiyamul lail siwak,
tidur petang pun siwak, mulut bau pun siwak. Ini orang panggil antara sunan majhur, sunnah yang semakin lama semakin yang ditinggalkan. Jadi kita boleh ambil berat berkaitan kayu siwak. Baik. Daripada Abu Khadidah radhiyallahu anhu katanya, aku berada dalam rombongan Abdul Qais, iaitu rombongan datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi perintahkan kami supaya menggunakan kayu arak. Baginda bersabda, bersugi dengan kaum ini. Rombongan Abdul Qais ni, mereka mai daripada jauh, mereka mai daripada Yaman. Bila mereka sampai pada Yaman, semua orang teruja nak tengok Nabi. Tapi ialah perjalanan panjang, naik unta, jadi badan pun dah berbau, dah baju pun dah kusut masai, semua macam tu lah. Jadi berlemui lah, kita kata senang jalan lama naik unta ni berlemui lah. Tapi tak sampak nak jumpa Nabi ni, macam tak dah nak kemas lah pergi jumpa Nabi terus lah. Semua sahabat jumpa, semua orang rombongan daripada Abdul Qais pergi jumpa. Seorang sahaja lelaki, sahabat Nabi SAW, nama dia Sayyidina Asja'. Asja' ni apa dia buat? Bukan Al-Asaj nama dia, Sayyidina Asaj. Sayyidina Asaj ni apa dia buat? Dia ni bila sampai, dia tak terus jumpa Nabi. Dia terus dia pergi mandi dulu, dia tukar baju dia semua elok-elok apa semua, baru dia main. Maka kata Nabi SAW, inna fika qaslaini yuhibbuhumullah. Wahai Asaj, kamu ada satu benda, kamu ada dua benda yang Allah dan Rasul suka sangat panggil kamu. Dia rombok tim tu juga. Tapi dia tak main terus jumpa Nabi. Dia buat apa dia? Yang pertama, kamu ni tak ada perasaan tergesa-gesa, atau Pulau Pinang kata tak buat kalut gitu. Memang rindu nak jumpa, tapi tak kelang kabut. Dan nombor dua, kamu bersiap dan berwangi sebelum jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab bila kita jumpa Nabi lah. Tuan-tuan pergi Madinah buat umrah, kalau baru sampai, mandilah dulu. Mandi dulu, bagi bersih, bagi kemas, bagi elok dan sebagainya, baru jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang-kadang contohlah kita dah sampai kat Madinah 1-2 hari, lagi tepi mana ke jalan dan berlemuh dah apa semua dah. Lagi lepas asar kita nak pergi ziarah Nabi dah, duk buat dah app apa semua tu nak pergi jumpa Nabi dah. Alamak, baru kira apa? Balik hotel, mandi semua dulu, bagi kemas cantik no. Mai tu dengan keadaan wangi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil yang sangat bagus. Dan apabila sampai kepada kami, Nabi SAW hadiahkan kepada kami kayu arak. Kata Ibnu Sa'ad dan riwayat Al-Tabaqat menyebut, baginda bekalkan pada kami kayu arak supaya kami dapat bersugi dengannya. Kami berkata, wahai Rasulullah SAW, kami mempunyai pelepah kurma, tetapi kami gembira terima pemberian ini sebagai salah satu daripada kemuliaan Tuhan kepada kami. Jadi bila orang main rumah kita, kita bagi hadiah kat mereka. Baguslah benda tu. Bagus Itu sunnah Nabi SAW. Orang main rumah, kita bagi hadiah. Benda ni kita buat dah. Buat. Cuma tuan-tuan tak perasan. Tang mana orang main kenduri kahwin, kita bagi goodies kat dia. Bagi bunga telur kat dia. Ada yang bagi kicap jalin. Ada yang baru saya tengok roti gardenia. Pandai tak? Pandai tak? Dulu zaman CD saya pernah pergi satu ustaz punya kenduri tu, dia bagi CD ceramah Ustaz Azhar Idrus. Dia buat banyak-banyak gitu, dia bagi. Ada kenduri saya pernah pergi, dia bagi bacaan CD ya, bacaan 30 juzuk dah. Bacaan juzuk 30 Syekh Masyari Rashid Al-Afasi. Jadi orang dapat CD tu, bubuh tu dengar gitu. Bagus berfaedah lah juga. Orang kaya ada. Saya pernah pergi kenduri, bagi apa hadiah tu mahal. Seorang dia bagi hadiah RM80 punya barang.
Dia macam ada dekor kecil apa cantik kan, tak pergi mahal kan? Sesuai untuk souvenir bulan kotak semua kan, RM70 barang. Boleh ya Ustaz buat itu? Boleh, lantak dia ada duit dia buat lah. Hantar ada duit hanya dia buat mengadak buat itu. Dia duit dia berlambak, dia tak tahu nak buat apa. Berlambak-lambak duit itu. Pergi makan, pergi buat itu. Saya ada duit, saya nak pergi makan nasi kanak sampai RM200 boleh Ustaz? Pergi makan. Ada duit pergi makan lah. Jangan belagak sombong, jangan buat tak tahu apa tu. Jangan berbekalkan penyakit dengan gaut, dengan kencing manis, dengan kencing pahit semua. Dia pergi darah sotong, menerap di kedai dia tu. Hospital dah dekat dah, Sulaiman dia akut betul ya. Kesihatan. Boleh makan, tak apa ada duit, boleh buat lah. Tapi memberi hadiah tu adalah sebahagian daripada sunnah. Ataupun orang main rumah kita raya kan, budak-budak kecil main, kita bagi hadiah kat dia. Tu apa dia? Sunnah Nabi SAW. Boleh buat tak? Boleh, tak apa, tak salah. Siapa sahaja kalau kita bagi hadiah, orang main rumah kita kan, contoh Nabi, orang main ziarah dia, dia bagi kayu siwak. Kalau tuan-tuan pergi ziarah ulama, biasa kalau kami pergi Mesir, duduk kat Mesir pergi ziarah ulama kan, mesti bagi kitab yang dia tulis. Kitab yang dia tulis tu kadang dia cetak kan, cetakkan tu lebih tu dia memang sengaja letak di rumah. Jadi bila orang main rumah, kita, saya tak ingat lah abang ada ke tuan-tuan, kalau kita pergi ziarah ulama, yang pertama jangan lama sangat. Jangan lama, sat dia pergi ziarah dia. Yang kedua, kalau kita pergi ziarah dia, jangan pergi waktu-waktu yang dia sibuk dengan ibadat. Antaranya adalah Jumaat lepas asar. Jumaat lepas asar sampai maghrib ni waktu yang sangat mustajab doa. Banyak riwayat menyebut selain daripada di antara dua khutbah tu, antara waktu mustajab adalah sebelum azan maghrib hari Jumaat, last day, buah lastnya, sebelum masuk Sabtu. Hari ni ke Sabtu dah, Jumaat last hujung-hujung tu, bagus. Waktu tu kalau boleh tu main awal sikit. Main maghrib awal. Maghrib azan 7.30, 7.10 contoh main doa. Tak ada Ustaz, saya sangkut dengan jam mata kereta. Hang doa di kereta tu. Sampai jam itu, ya Allah, apa doa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir, sampai bawa kereta sampai jam itu. Doa tu waktu mustajab. Tambah petang tu turun hujan pula, double pula lagi. Tambah hari tu pula Ramadan pula, Allahu Akbar. Dia jadi bertimpa-timpa waktu mustajab ni. Tentu semua kita mustajab. Itu waktu jangan pergi ziarah ulama time tu. Kalau dia ada khadam dia tak akan bagi masuk. Oh, tak boleh. Sekarang ni Tuan Syekh sedang fokus pada ibadat. Masa ni dia nak doa, nak habiskan kafi ke apa-apa. Masa ni jangan masuk, jangan macam apa pun sakit kira lain. Dia tak akan bagi. Tu waktu dia. Kita pergi ziarah, dan kalau boleh minta lah untuk Tok Guru tu nasihat kita sikit. Tok Guru bagi nasihat kat kami sikit, anak-anak muda baru nak berjinak-jinak dengan Islam ni, kami pun lalai dah, banyak lahor dah. Dia bagi nasihat kita 2-3 minit. Dia ada kelas, dia ada pondok, tambah dia ada pondok, dia ada kelas, dia ada benda-benda lain. Kita pergi ziarah 5 minit, 10 minit, kita berjalan lah. Lagi cepat, lagi bagus. Dan biasa Tok Guru tu, walaupun dia ada hari dia bagi barang, ada hari dia bagi makan. Kalau tak ada, dia bagi benda kecil. Kalau tak ada pun, dia bagi kita nasihat, kita anggap tu sebagai hadiah yang sangat bernilai pada kita lah. Dia bagi itu. Tapi kami tetap gembira dengan pemberian ini walaupun kemuliaan pada tuan rumah. Jadi orang bagi apa pun, kita tunjuklah muka ceria. Ajaklah anak-anak, jangan buka sampai raya depan rumah orang. Itu kena abang lah tu. Buka di rumah RM2 je bagi, dia raya dia kuat-kuat pula depan kawan tu. Jangan. Tu bila kita cakap tu, masa kita tak gembira dengan hadiah tu. Sunnahnya bila orang bagi hadiah tahu apa? Pakai terus. Kalau boleh pakai. Contoh kita anniversary isteri bagi hadiah ke, atau tempat kerja kita dia beli kat kita jam. Bagusnya apa? Bos tu bagi kat kita jam. Lebih bagus bos tu buka hadiah tu, pakai terus jam dekat kita. Atau bos tu bagi hadiah kita pakai lalu tu kok kita pakai jam tu. Tu bagus sunnah. Sebab tuan-tuan lah hadis, orang bagi baju kat Nabi, falabithahu, Nabi terus pakai baju tu. Kalau orang bagi kita baju, bagi kopiah ke, bagi apa-apa hadiah kan, buka hadiah tu, ya Allah, contoh gelang tangan, isteri kita dapat tempat kerja dia bagi 10 tahun tempat kerja, dia pun bagi dia pun buka, dia ada petas pakai gitu. Itu lebih menggembirakan orang bagi hadiah.
Esok-esok dia pakai lagi seronok lah. Kita bagi kat dia baju, dia pakai seronok lah. Tapi kalau kita bagi dia baju, lepas 3 hari kita pergi rumah dia buat lap kaki kat depan rumah. Aduh, dia buat aku beli mahal kot. Kalau lap kaki depan rumah, kita boleh kata anak dia bubuh kat bawah tu mungkin tak perasan. Tapi bubuh depan tandas memang balik awal. Dia lipat baju kita beli tu, betul-betul ya baju kita beli baju Liverpool original kot, RM780. Contoh lah, aku belasah, aku tak tahu harga dia, agak-agak lah, RM700-800 dia buat lah kaki ya. Kita jadi tak syok lah, sebab orang tak hargai ya. Macam tu. Baik, balik kita pada siwak. Tengok atas. Memadai siwak dengan menggunakan setiap benda kasar kecuali jemari yang kasar. Kerana anggota manusia tidak dinamakan sugi. Apa saja benda kasar lah. Afdalnya kayu arak. Alif, ra, alif, kaf. Nama dia kayu arak. Arak tu kayu, sejenis kayu yang kita biasa duk guna siwak yang kita beli kat Mekah semua tu. Bila kita siwak tu, dia akan rasa dekat tekak kita tu macam gelemar keluar, gigi akan jadi bersih, banyak benda lah. Kalau jari kita, dia tak dapat pahala sunnah, dia tak nama sugi. Benda lain boleh, contoh di jari tu tapi bokain ke apa-apa yang kasar balik, buat macam tu boleh. Tetapi dia taklah mencapai fadilat penuh untuk sugi. Sekadar pahala tapi tidak penuh, sekadar luluslah 40 markah lulus dah, dia tak dapat 90 tak ada lah, sekadar ada macam tu, boleh juga pahala. Perkara yang disunatkan ketika wuduk dan sunat bersiwak secara melintang. Melintang macam ni ya, bukan macam ni ya. Siwak macam ni sunat dia, macam ni tak sunat. Dan mulakan dengan tangan kanan. Tengok nota di bawah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'ni kullihi. Adalah Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka sebelah kanan, iaitu memulai kaki kanan ketika pakai kasut, menyisir rambut, menyuci diri, yakni daripada najis, hadas, dan pada semua amalan kebajikan yang tidak berbentuk keji seperti masuk rumah dan seperti masuk ke dalam, yang tidak berbentuk keji seperti masuk dalam tandas, semua mula dengan tangan atau kaki kanan lah. Semua benda, nak sikat rambut kanan, nak cukur misai kanan, nak cukur jambang kanan, nak potongkan kuku kanan, nak masuk rumah kanan, nak buat benda baik kanan, nak buat benda tak baik kiri, masuk tandas kiri, masuk dalam kuil kaki bawah kiri, masuk dalam spot toto dan macai kaki bawah kiri. Sebab apa kami nak masuk kuil lah Ustaz? Kami kan orang Islam. Iyalah, masuk kuil bukan nak sembah tokoh. Masuk kuil sebab kawan kita. Contoh lah, tuan-tuan pergi kat masjid Pekakar tu, kalau Subaidah kan, sebelah Subaidah tu ada tokoh kan, kita duk makan, jumpa Tok Sami kat luar tu, kita tengok macam aku kenal dia ni, member sekolah menengah kita jadi Sami. Yang ni Rama Sami pula. Lepas tu bekas tiket jadi isu pula, buat nama lain lah pula, Raju lah kita tak main kawan India ni, nama tu je duk ingat tu, Raju lah. Tu Raju lah. Kita pun bibok lepas makan tu, kita pergi tengok kat situ, duk tunggu depan kuil, masuk dalam kuil tu tengok Raju keluar. Tak tahu Raju keluar, ada lah bawa apa-apa ke, dia macam apa, buat ritual dekat situ. Kita pun kata Raju, dia pun dia tengok, kata Ahmad, hai. Kita pun masuk tu nak sembah berhala tu kan, masuk jumpa kawan, boleh ke? Boleh masuk. Dia pun masuk, kita pun masuk dalam tu. Dia bagi kita ayam kowe, boleh minum? Boleh, tak ada salah.
Dia pula kebetulan baru beli nasi kandar Subaidah 2 bungkus pula. Nasi dengan ayam. Dia letak depan kita. Tu, kita boleh makan tak? Tak boleh makan dengan kuih, kita jadi kampiang. Siapa kata boleh makan? Boleh. Dia bagi, tunggu lagi, tak apa lah. Tapi ustaz, nasi kandar tu dia buat kat atas daun pisang. Tak boleh, saya tak makan. Ni mau adat, mau tu jadi murtad ni. Saya pun dah fikir, makan daun pisang jadi murtad lah. Yang makan nasi lemak pagi-pagi tu, hari-hari yang murtad. Nasi lemak makan dengan daun pisang tak? Makanan. Habis, tengok saya, dia tu baru buka di Sungai Hara. Mamu daun pisang. Hari-hari. Habis murtad semua habis. Masuk neraka ke tu. Daun pisang tak apa. Daun pisang kau buat apa? Apa potong kat belakang tu. Jangan ada apa-apa. Dia tak ada ritual apa. Dia baca tui-tui ke apa. Tak ada apa pun makan kan. Dah orang bagi, makan. Boleh masuk tak? Jadi isu tu kalau nak masuk, masuk kaki kiri. Katalah tuan-tuan pergi Maybank ambil duit. Dah ambil duit Maybank tu, seronok dapat bonus RM1,000 dia kira. Bank buat keluar duit tu betul lah. Saja syok krak duit tu dia syok duit baru kan. Krak. Dalam kira tu RM100 terlepas pergi masuk kat Damacai sebelah betul-betul dengan Maybank. Tuan-tuan beritahu saya, kita ambil ke tak ambil? Ambil lah, duit saya rasa RM100 kot, sekupang boleh kot, lebih kurang aja RM1 pun saya masuk. Sekarang nak masuk tu, masuk kaki kiri ke kaki kanan? Kiri. Bagi contoh, bukan suruh buat. Kalau buat, bukan nak buat salah. Kita masuk je, dia tu kata staff tu, ayo, ini je, you tengok ni, orang Islam tak boleh hayal, tak tahu. Kita kata, ya anti, sembang apa, aku ambil duit lah. Ambil ya, tapi tak beli ya. Ambil saja gitu. Ataupun kita lalu ada kawan kita juga, jiran kita, acong, apa buat sini? Oi, ambil duit boleh. Boleh tak? Boleh. Masuk kaki kiri. Tempat tak elok, masuk kaki kiri. Tempat tak elok, mula buat dengan tangan kiri ya. Semualah apa nama istinja ke apa semua tu kiri. Kanan ni. Melainkan kita ada sakit, luka kan, tangan kita patah ke aksiden dan sebagainya, dimaafkan syarak. Nabi SAW suka benda kanan apabila Nabi SAW buat benda tu. Okey, perlu diniatkan mengikut sunnah jika sugi itu terasing dari ibadah. Jika ia dilakukan dalam sesuatu ibadah seperti wudu dan sebelum solat, maka tak perlu niat mengikut sunnah. Bahkan niat itu adalah secara automatik menjadi perkara-perkara sunnah dalam kehidupan. Ni sugi ya. Saya pun beritahu lah kat tuan-tuan boleh belilah online. Baru hari ni pun 1-2 hari tengok viral. Orang kata jangan guna berus gigi tu daripada nilon, daripada plastik tu kena kat gigi jadi tak baik dan bagus, bakteria apa pula. Dia pula cadang, dia orang putih, dia pula cadang guna kayu sugi. Tu ini kita katakan mukjizat Nabi SAW ni. Kadang-kadang kita ni bila Nabi habaq kita tak apa yakin. Bila ada kajian sains nampak macam kita kemas lah yakin kita. Tu tentu kita jadi cerai sikit. Padahal kalau Nabi habaq dan Nabi buat dan kita tengok kesungguhan Nabi SAW dalam setiap situasi. Nabi ni kalau bahasa kita macam Nabi pulun sangat dengan miswak ni, maknanya dia ada sesuatu benda yang hebat lah dalam siwak tu. Tapi kita buat macam tak layan tu. Bila keluar kajian daripada universiti yang mana-mana ke UK ke apa ke Australia ke, wih, yang ni baru betul ni, baru kita nak kata bagus, hebat sunnah ni. Tu pangan kita. Kalau Nabi habaq kita tak berkemas, orang putih habaq baru kita kemas sikit. Tu iman kita macam masih lemah lagi lah. Fasal beberapa berkaitan dengan fitrah. Sunat memotong kuku, mengandam misai, cabut bulu ketiak, bulu hidung bagi siapa yang biasa melakukannya, cukur bulu ari-ari, bercelak 3 kali, witir 3 kali setiap mata, dan menyental daki dari bahagian pelipat badan. Jika susah untuk cabut, boleh cukur. Okey. Perkara-perkara fitnah pula. Fitrah ni makna dia apa? Fitrah ni benda tu adalah naluri semula jadi manusia. Semua orang suka bersih, semua orang suka kemas, dan kita suka tengok orang yang bersih dan kemas.
Kita secara peribadi agak tak selesa kalau kita tengok orang gila, rambut berketui-ketui, dah lama tak mandi, badan berdaki. Kalau dia main dekat kita, duduk di kedai makan, orang gila tu dia main duduk depan kita, dia duduk usah muka kita, kita rasa selesa ke? Kita rasa macam risau keadaan dia, sebab dia tak jaga penampilan. Sebab tu penampilan ni dia termasuk dalam fitrah. Maknanya semua orang suka benda tu secara semula jadi. Orang tak suka serabut, orang tak suka benda tak elok, orang tak suka. Maka Islam sesuai dengan agama yang naluri dia fitrah, maka Islam ajak kita ada beberapa benda kita kena jaga-jaga bagi elok. Baik, kita jalan satu-satu. Pertama adalah memotong kuku. Maknanya membiarkan kuku kita dalam keadaan panjang tidak termasuk dalam sunnah Nabi SAW dan melanggar fitrah manusia secara biasa. Ramai orang perempuan dulu dia suka simpan kuku panjang, macam amoy kerja kedai handset. Sebab dulu nak cungkir handset tu, nak bawa keluar bateri, dia kena ada kuku yang panjang. Dia simpan lah sebab dia nak buat. Tu amoy tak apalah, tak ada hukum makam. Hang Islam, jangan simpan kuku yang panjang. Cari benda lain boleh. Nak compact handset tu pakai apa? Pakai benda yang lain. Dan sekarang ni tak ada lagi keperluan, sebab handset semua tak ada dah, bateri tak payah bawa keluar, dia charge terus dalam tu dah. Kita charge terus dalam tu. Maka tak ada keperluan untuk simpan kuku yang panjang. Jangan, nanti kita jumpa hadis, jangan simpan kuku lebih daripada 40 hari. Kuku, ketiak dan bulu ari-ari atau bulu sekitar kemaluan, jangan biar dia panjang, berpintang-pintang, siap buat dendan tak tahuan tu. Tu nama dia gila mahu. Ada tuan-tuan dekat luar negara, dekat Jepun, budak-budak perempuan dia, siapa simpan bulu ketiak banyak, dia paling rancak sekali. Bulu ketiak budak tingkatan 5, bulu ketiak 18 kilo. Tu dia angkat ke tu, ya Allahu Akbar. Tinggal kelawak yang tak keluar lagi. Semua binatang secara zoo tu ada dalam tu dah. Itu tak termasuk dalam fitrah. Itu trending gila nama dia. Ada trending yang bagus boleh ikut. Bila macam mana? Trending solat subuh seramai Jumaat, solat zuhur seramai subuh. Trending tu trending yang baik dah, bagus. Orang pakat semayang, apa nama, masjid ni buat, masjid tu buat, masjid ni buat. Subuh punya ramai. Baru ni saya baca kat mana, subuh masjid tu kena semayang 2 kali. Ramai lah. Sebab subuh seramai Jumaat, jadi semayang 2 kali. Sebab apa? Sebab Jumaat orang tak main dengan family. Tapi subuh seramai Jumaat, bawa segala anak kecil, isteri dia pun main, geng perempuan saja pun dah cover separuh masjid dah. Jadi penuh, tak cukup. Lepas Assalamualaikum, Waalaikumsalam, semua blok. Manggil pula tim lain semayang. Masya Allah, hebatnya. Itu trending. Tapi trending bagus. Alah, buat apa Ustaz? Sekali dua main semayang, lepas tu tak main dah. Geng-geng komplain ni banyak aku tu lah. Sumbat stokin lah mulut tajam lah. Semua benar tak betul gitu lah. Orang main sekali dua pun tak apa. Allah gerakkan hati dia main masjid. Yang tu pun dah besar dah tu. Tak apa. Nanti kita training lagi, buat lagi sampai orang seronok nak main. Itu training yang baik. Ada trending tak baik macam tu lah. Simpan bulu ketiak lah, apalah. Trending apa nama, macam lagi lah yang buat pelik-pelik kan. Buat kat isteri macam tu, buat kat prank dekat orang ni, prank dekat orang tu, tipu dia ni, tipu dia tu. Itu melawak. Itu benda tak baik dan tak bagus. Kuku kita ni, kuku ni kan, kalau dia sama paras dengan kulit kita ni, sama paras ni, hukum dia harus sama paras. Kalau dia bawah pada kuku, hukum dia sunat. Kalau dia lebih sikit daripada kuku, nama dia
makruh. Panjang, lebih sikit. Kalau dia panjang dan kotor, sama ada lebih sikit atau panjang tapi dia kotor, hukum dia haram. Kalau sama paras, harus. Bawah potong elok, sunat. Lebih, makruh. Panjang dan kotor, haram. Sebab wudu tak masuk, kotor pula di situ, bakteria, makanan yang tu yang ni semua. Maka kita sebagai orang Islam, dia kena potong kuku bagi dia. Kecuali bila saya dapat dulu perang. Waktu perang boleh simpan kuku panjang. Sebab apa kuku yang panjang ni? Panjang B5 Pak aku nak pergi Palestin minggu depan, pergi cakap kepala Israel. Tu bagus. Tu kalau boleh, hang simpan 10 tak apa. Hang cakap dia mampu Israel tu. Boleh tak? Tu boleh tak? Katalah musuh Islam main serang negara tertentu, orang Islam ada situ, orang Islam tu boleh simpan kuku panjang. Sebab apa? Jumpa musuh, tutup mulut, cakap muka dia. Lepas tu bubur kat dia, serbuk, cabai, capo, bagi dia melompat gitu. Boleh? Boleh. Perang buat, bunuh pun boleh. Agak cakap no hal lah. Boleh simpan kuku panjang? Boleh. Masa perang. Masalahnya, yang simpan kuku panjang buat apa? Tak tahu sebab apa. Di sekolah, budak-budak simpan kuku panjang. Kadang mak potong, mak tak ada yang potong. Saya ada kat sekolah tu simpan kebik kuku tu. Panjang kan? Cikgu-cikgu dia tak, panjang, pergi jumpa ustaz. Tu dia potong kuku dia. Pandai potong, potong sendiri. Tak ada, kita tolong potong kat dia. Simpan, memang dia akan simpan jadi panjang. Kuku tu tak, fitrah dia jangan panjang. Baik, tapi habis sikit. Mengandam misai. Misai ni dia yang sunnahnya apa? Boleh simpan tak? Boleh. Misai ni jangan panjang lebih pada bibir. Jangan panjang sampai tutup ke bibir. Walaupun kita sastrawan negara, contoh. Panjang lah mulut dulu. Jadi kalau jenis ni ayak kan. Lepas tu bila kita minum ayak, misai panjang. Misai ni macam lipton, dia akan rendam dalam ni. Jadi aroma misai hang semua jatuh dalam tu. Jadi orang yang duduk di depan hang rasa macam bodoh dia ni perangai. Gitu. Jadi lepas tu hang minum Nescafe tarik ya, buih-buih melekat tang ni. Itu bukan kemuliaan. Itu jebon nama dia. Tak sesuai. Simpan ke tu, potong lah pergi elok-elok. Boleh. Simpan misai boleh. Potong. Tak elok-elok tu. Ada sahabat Nabi pernah letak misai sampai sini je, bawah pada ni jangan ada. Jadi potong ke situ. Misai ni cukup boleh tak? Boleh. Asal dia gunting lah. Gunting boleh, cukup boleh. Kalau tuan-tuan tengok Syekh Nuruddin, dia cukup misai dia. Kalau tuan-tuan tengok Habib Ali Zainal Abidin di Kuala Lumpur, dia gunting misai dia. Kalau tuan-tuan tengok ulama-ulama, dia macam tu kan. Ada ulama dia simpan misai, ada ulama tak ada. Jadi tak ada ulama misai bertaring, tak ada. Saya ada kawan ustaz, dia misai gitu. Dia bukan A galak, dia B galak. Dia pusing gitu. Dia ada pertandingan tau kat dunia ni, pertandingan misai garang. Dia tu punya misai macam maruku lah. Macam idiom, macam apa? Putu mayu. Pusing gitu. Kalau panjang gitu, misai hang dia tebai gitu, hang ambil uduk, hang kena basuh lah misai ni. Kalau misai hang ni panjang gitu, hang kena cuci dalam tu semua bergelok. Sebab benda tu tumbuh di muka. Apa saja benda tumbuh di muka hang kena cuci. Jenuh lah misai hang, sekali hang pomade ke apa bagi kerah gitu, lepas tu ambil gitu jadi macam panjang gitu. Dia tu ada misai panjang tu. Kata apa dulu? Ya riba tu. Awak Anggri awak tahu tu. Spanyol lah, Itali punya misai gitu panjang tu. Sebab dia tumbuh di muka, kena basuh. Macam mana? Speedy Gonzales. Tu misai gitu. Islam boleh simpan, tapi jangan panjang sangat misai. Boleh simpan. Janggut boleh simpan tak? Janggut boleh
Minggu boleh simpan kan. Panjang boleh potong trim. Boleh tak masalah. Semayang hari Jumaat ni, Jumaat potong elok-elok. Seminggu sekali dia ada hari spa, sendiri spa. Tapi kita yang tak syok dengan Jumaat, kita tebas habis, janggut-janggut pun tebas. Tak apa, cantik sikit lah. Simpanlah sikit sunnah kan. Yang ni sunnah kering duduk saja aku tu tidur kan dapat pahala sunnah. Senang cari pahala, kita pun bukan pahala belambak. Tahun ni cari pahala pun. Okey. Mencabut bulu ketiak. Boleh juga mencukurnya. Bulu hidung bagi siapa? Bulu ketiak sama juga. Cabut atau cukur boleh. Bulu hidung pun boleh juga. Cabut boleh, gunting boleh. Janji jangan keluar gitu stadium ya. Jadi kadang-kadang cakap orang misal keluar gitu. Dia kata awak panjang kan? Dia kata tak boleh, bulan puasa kita tak boleh bawa tangan dalam hidung. Lepas tu dia biar gitu. Entek hidung dengan jingui mah. Apa perangai gitu. Jadi macam tak kena. Boleh. Bawa gunting tak apa. Yang tak boleh, yang ni sampai ke sini bosok tu. Baru jadi batai. Tak ada orang bawa gunting pada atas ni. Bawa gunting atas tu nama dia wabillahi taufik keras aku mati kita jauh betul ya. Dan biasa melakukan mencukur bulu ari-ari. Ada banyak ya benda-benda ni, kita contoh dan siri akan datang. Bulu ari-ari ni benda apa nama dia, semua tu benda yang orang tak nampak kan. Islam ni dia macam tu lah. Bulu ari-ari mana ada orang tengok? Ada orang tengok. Assalamualaikum, Allahumma lama tak jumpa. Mai tengok bulu ari-ari sikit, lama tak jumpa. Itu memang isap gam tu perangai tu. Benda tu orang tak tengok. Bulu ketiak kita siapa tengok? Isteri kita yang tengok. Orang lain tengok, anak-anak lah sampai kat rumah tu kan. Orang lain jarang tengok bulu ketiak kita. Ada orang tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cari sikit, wajak pak bulu ketiak. Tak ada. Benda yang orang tak nampak pun Islam suruh kita jaga bagi orang. Tambah benda yang kita nampak. Jadi kita bincang panjang dalam siri akan datang nanti berkaitan kebersihan diri. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.